tentang Nabi Musa dalam surah Al-Kahfi mencari Nabi Khadir, iaitulah ketika baginda patah balik ke RNR yang pertama dia orang singgah hari itu. RNR pertama rehat je, tak makan, tak minum sebab bekalan terbatas. Rehat je kat situ, tidur kat situ. Tak jumpa Nabi Khidir. Pergi RNR kedua, rehat pula. Kat situ baru lapar, kat situ baru nak makan. Tetapi murid kepada Nabi Khadir kata, minta maaf Tok Guru, hamba tak tengok raga. Bakul, rupanya ikan tu dah tak ada dah. Rupanya ikan tu melompat. Di RNR pertama tadi saya ingat mimpi, rupanya betul. Minta maaf lah Tok Guru sebab saya tak sempat nak tengok jenguk bakul tu. Ada lagi tak ikan? Lalu Musa kata, oh, kalau begitu, ikan yang dah mati tu hidup balik. Nah, kat situlah pertemuan dua lautan. Kat situ kita akan jumpa Nabi Khadir. Jom. Lalu mereka pun patah balik tengok jejak-jejak mereka semula. Jadi bila mereka ikut jejak-jejak mereka, okey. Kalau jejak ni meninggalkan jejak tu sendiri, tapak kaki tu dia panggil asar. Asar. Sebab tu perkataan para sahabat, perkataan salaf, ia disebut asar sebab dia adalah jejak-jejak yang ditinggalkan. Tetapi perbuatan anda, mana satu ni tapak kaki kita ni? Ini bukan tapak kaki kita ni, ini tapak kaki orang ni. Yusha', murid Nabi Musa. Mana satu tapak kaki kita dua ni? Kita kena follow tapak kaki kita saja. Benar-benar follow satu-satu jejak kaki, ya. Jejak kaki tu asar, tapi follow sampai ke destinasi, itu namanya perbuatan qasasa. Kat situ boleh faham dah kenapa Quran menamakan cerita sebagai kisah ataupun qasas. Contoh yang kedua juga cerita Nabi Musa. Ibu dia risau Musa yang masih bayi atas sungai Nil. Baru sejam tadi dia letak anak dia kerana wahyu Allah. Tetapi biasalah, iman ni naik turun. Dan ibu Nabi Musa bukan malaikat, manusia. Jadi dia ada waktu dia rasa lemah. Mama, tak tahulah mama buat apa kat adik kamu. Pergi tengok adik kamu kejap. Kursi. Pergi tengok adik kamu kejap. Kursi. Maksudnya apa? Follow satu persatu. Jangan sampai kamu terlepas pandang adik kamu ke mana. Jangan biarkan ia hilang dari pandanganmu. Follow satu-satu. Kerana ada kepentingan jejak itu, bayi itu, peti tabut yang ada bayi berkenaan. So, sekarang anda faham lagi, iaitulah anda bukan setakat follow, anda follow benda penting. Kalau tadi, tapak kaki itu akan menyebabkan anda dapat jumpa Nabi Khidir. Yang ni pula, sebab nak bagi tahu mama, siapa yang akan pungut budak ni. Mudah-mudahan bukan musuh. Tetapi orang yang akan jaga dia dengan selamat. Jadi, bukan setakat follow, tetapi follow sesuatu yang penting. Nilai, ada nilai. Itu juga makna qassa, kursi. Dan yang ketiga, kita juga belajar apa makna qassa juga dengan cerita Nabi Musa. Ini memang kebetulan. Perkataan-perkataan yang memberikan makna bahasa, makna kebahasaan, kepada perkataan qassa adalah semua ada kaitan dengan Nabi Musa. Sebab tu ada satu surah dalam Al-Quran, memang cerita Nabi Musa je. Tak ada cerita Nabi lain. Surah Al-Qasas. Surah Al-Qasas. Okey, dekat sini ada cerita lain pula, cerita Nabi Musa yang dah besar panjang tetapi berada di Madian. Ya. Dia melarikan diri daripada kerajaan kafir Mesir, ya. Bila dia berada di Madian, ya, dia kebuluran, dia tak ada makanan, so ada satu rumah ni bantu Nabi Musa. Dan Nabi Musa meluahkan isi hatinya. Ceritanya panjang tuan-tuan, pakcik-makcik semua, tapi saya tak nak panjangkan. Poin saya adalah falamma ja'ahu wa qassa 'alaihi al-qasas qala la takhaf. Kat sini ada perkataan qassa wa qassa 'alaihi al-qasas. Dan Musa menceritakan, ya, kalau siapa ada phone tu boleh zoom in, guna jari je. Boleh zoom in, tengok. Kalau guna laptop tak boleh.
Kalau guna phone boleh zoom in, ni kelebihan Zoom, nama pun Zoom, dia boleh zoom in. Saya tak boleh zoom sebab saya guna PowerPoint. Kalau saya guna PDF saya boleh zoom. Tetapi yang penting kena nampak perkataan wa qassa alaihil qasas. Musa cerita kepada orang tua Madian berkenaan. Orang tua kepada dua wanita Madian yang Musa telah tolong. So, Musa menceritakan. Kat sini, qassa adalah bermaksud anda follow satu persatu tanpa terlepas cerita tentang diri anda. Kalau tadi follow adik dekat Sungai Nil, jangan sampai terlepas. Kalau tadi follow jejak kaki sendiri, jangan sampai tersalah ambil jejak kaki orang. Sekarang follow satu persatu daripada bayi sampailah kepada anda sampai di Madian. Satu persatu anda follow biografi anda sendiri, anda ceritakan kepada orang tua berkenaan. Dan Allah Ta'ala tidak sebut sekadar wa qassa alaih. Allah Ta'ala sebut wa qassa alaihil qasas. Sebab tu nama surah ini dapat daripada ayat 25. Al-Qasas. Maknanya Musa cerita dengan penuh perasaan. Musa cerita dengan penuh tenggelam. Dengan kesedihan, kegembiraan. Sedih sebab dia tidak lagi dapat apa yang dia nak. Dia kehilangan mama dia. Dia kehilangan kakaknya. Dia kehilangan Harun sebab semua tu dekat Mesir. Tetapi dia juga gembira kerana ada yang sudi memungutnya, mengambilnya sebagai pekerja, sebagai anak angkat, bahkan sebagai menantu. Iaitulah orang tua ni. Jadi Musa sedang menceritakan dengan penuh perasaan wa qassa alaihil qasas. Jadi apa kita belajar kat sini? Kisah ni bila kita follow satu-satu, kita akan jadi terlupa kepada masalah. Sebab kita seronok sangat dapat sharing al-qasas. Musa cerita betul-betul dengan penuh perasaan dan orang tua tu mendengar dengan sangat teliti lalu berkata, Musa, mulai hari ini engkau tidak perlu takut, la takhaf. Jadi, perkataan qasas dalam Al-Quran kita telah dapat faham 3 kayu ukur. Kat sini tak ada dalam nota, tapi saya nak haji-hajah semua catat. Perkataan kisah menurut Al-Quran dia ada 3 ciri. Kita ulang balik je yang tadi. Pertama, perbuatan follow dengan teliti agar tidak terlepas mana-mana, itu nombor 1. Jejak kaki orang jangan pergi jejak kaki kamu sahaja. Peti tabut kamu fokus, jangan kamu fokus benda lain. Itu nombor 1. Fokus betul-betul. Jangan terlepas pandang. Satu-satu. Jangan ada situasi kamu terlepas. Nombor 2, kita sebut tadi, follow apa? Qassa adalah anda follow sesuatu yang sangat penting. Anda bukan follow benda tak penting. Anda nak cari Nabi Khidir, kerana Nabi Khidir itu penting, maka anda follow. Peti tabut, penting. Adik anda sendiri, anda kena follow. Musa menceritakan tentang dirinya, sebab dia nak duduk rumah orang. Orang nak tahu siapa dia. Maka dia kena jujur cerita. Itu nombor 2. Nombor 3 kita belajar tadi, kisah Quran ni, kisah ni sendiri, bila kita baca, kerana ia daripada Quran, kita jadi syok, jadi khusyuk, jadi tenggelam, sampai kita lupa masalah kita. Sampai kisah tu menyebabkan kita macam mengadu kepada orang tua Madian. Tuan, terima kasihlah kerana sudi dengar isi hati saya. Saya ni tak ada tempat nak meluah ni. Saya dah lari daripada Mesir 1 minggu lebih. Saya tak tahu kepada siapa saya nak mengadu. Saya memang ada Tuhan. Tetapi saya juga manusia. Saya kena ada tempat untuk saya mengadu. Wa qassa alaihil qasas. Jadi 3 ciri itu penting untuk mindset kita bila baca kisah Quran. Allah bukan saja-saja sebut qassa dalam Quran. Kerana ia memberikan makna yang kontekstual. Gitu.